أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاب من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حجي إبراهيم بن حجي مستقيم وأصله وفروه ومن ينتسب إليه أجمعين وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yassir wa la ta'assir fa inna taysira kulli 'ansir 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimulakan, yang dikasih Imam Surau Taman Koperasi Bahagia Batu Pahat Juhur Darul Ta'zim. Yang dihormati, yang dikasih pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya. Yang dihormati, yang dikasih para imam, para bilal, bapak haji, bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita dijemput oleh Allah, kita sanggup datang. Ramai orang yang dijemput oleh Allah tapi belum sanggup lagi nak datang ke rumah Allah. Karenanya rumah Allah itu penuh karomah. Rumah Allah itu penuh barokah. Tidak ada yang tidak barokah. Rumah kita belum tahu jadinya. Konon kita ada rumah, padahal kita tumpang aja. Kenapa? Sebabnya kalau kita balik, kita tak bawa pun rumah tu. Kita tinggal walaupun rumahnya banglo. Tapi pengambilnya masuk lubang lo. Bukan banglo lagi. Masuk lubang lo. Tiang lo, ro. Nah, itu dia rumah kita yang kekal abadi. Banglo, rumah tiang lo, ro. Itu kena ingat sampai kapan-kapan. Sampai kita di kapan nanti kita akan sampai. Jadi direnungkan sahabat. Bagaimana kita nak mencipta ataupun mengadakan lubang lo, tiang loro, itu cinta pada kita. Saban hari kita membaca surah Al-Mulk. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Kita baca tujuannya untuk apa? Tujuan apa kita baca? Itu direnung betul-betul. Rasulullah dah bagi tahu dah. Kalau kamu nak mesra dengan kubur, supaya kamu ada teman, kamu bacalah Tabarakalladzi kata. Maksudnya surah Al-Mulk. Tapi kita baca tujuan untuk apa? Jangan baca nonong-nonong gitu aja. Ramai yang baca gitu aja. Sedangkan kita nak mohon, kalau baca Yasin ya baca doa surah Yasin. Kalau baca surah Al-Mulk, baca doa surah Al-Mulk. Kalau baca surah Al-Kahfi, bacalah doa surah Al-Kahfi. Kalau baca surah Al-Fatihah, bacalah doa surah Al-Fatihah. Surah-surah yang penting ini kita tahulah doanya. Dah dibaca doanya. Doa surah Al-Mulk macam mana? Dibaca tak Pak Imam? Di luar biasa je. Doa biasa. Allahumma rahamna bil Quran. Kita baca kan? Bagus juga baca. Tapi ada khusus. Baca surah Yasin, kalau ada majlis Yasin, baca itu tak? Allahumma rahamna bil Quran. Ada? Tak pula. Kesian surah Yasin tu. Dibacanya doa Yasin yang panjang. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil hakim binaftartahu birisallati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati. Wah, baca. Tapi ambillah Allahumma rahmna dah tak ada pula. Itu tak adil lah macam ni. Ini tak adil. Macam mana nak adil? Kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni sahabat, kita mohon pada Allah supaya kubur itu cinta pada kita. Itu sebab kalau orang yang dah meninggal dunia, kalau dia ni baik, dia kata apa? Cepatlah kau bungkus aku dah dipanggil tu.
Mak aku dah panggil. Jadi doanya sahabat, ingat sampai bila-bila. Ya Allah, jadikanlah kubur itu mesra padaku. Allahumma anis wikhsati fi kubri. Pendek je. Allahumma anis wikhsati fi kubri. Boleh baca tak ni? Okey, baca saing-saing. Allahumma anis wikhsati fi kubri. Allahumma anis wikhsati fi kubri. Ni tolong ingat. Baca surah Al-Mulk terus baca ni 3 kali. Surah Al-Kahfi baca tak sini? Tak. Semua bandel lah. Baca sendiri-sendiri Ustaz. Ya baiklah. Tak apa. Ya, kalau nak baca sendiri-sendiri tu. Kalau ada biasanya surah Al-Kahfi tu dibaca hari Jumaat, ya, pagi ke ataupun Khamis malam Jumaat. Bacanya ada doanya juga. Doa tak baca saya tak dapat. Kalau baca dapat. Tadi kata tak baca. Tak baca tak dapat. Tak mohon. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang keduanya minta tolong. Semua harus faham. Rasulullah memberi amaran keras pada kita. Kalau kalian mendengar kalimah ubudiyah, maka sambutlah. Apa sambutan kalimah ubudiyah? Apa kalimah ubudiyah? Siapa yang bercakap-cakap ketika mana kalimah ubudiyah terungkap, nanti ketika mana sakaratul maut agak sukar nak dicabut nyawanya. Apa kalimah ubudiyah? Kalimah la ilaha illallah. Siapa yang selalu sebut tu? Azan yang sebut. Muazin. Muazin yang sebut. Azan yang sebut. Azan siapa? Muazin yang sebut. Kita sambut apa? Kita sambut apa kalimah itu sahabat? Kok macam tak makan? Memang ni tak makan. Rasulullah sabdakan kalau nak baca biar yang keras. Yang keras maksudnya macam mana? Kuat. Kalau tak keras tak kuat tahu. Kalau keras itu namanya kuat. Power. Orang lelaki ini kadang-kalanya nak kena dikerasi ni. Itu biro kerasi. Jadi kalau terdengar kalimah itu jangan kita diam-diam atau simpan dalam hati. Kena zahirkan. Itu sebab kalau imam nak baca zikir, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Loh kok menengahi loh? Ya, kalimah la ilaha illallah, ketahuilah sahabat, tiada dalam dunia ini yang boleh melepaskan kita untuk masuk syurga. Inilah kalimahnya, lain tak ada. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir ayatnya cakap, kita dengar ni, contohnya lah sahabat kita la ilaha illallah, terus tutup mulutnya, titip, jangan cakap lagi, inilah akhir cakap engkau, biar kau boleh masuk syurga. Gitu. Tapi kita sekarang belum merasa kepayahan, kesukaran ketika mana sakaratul maut, belum rasa gitu. Maka kita ambil enteng benda ni. Kalaulah kita faham kalimah itu, Allah firmankan, fa'lam annahu, ketahuilah semua, kata Allah, bahawa la ilaha illallah itu keampunan ku berikan. Itu sebab orang dulu-dulu dia tak nak zikir lain. Sebab dia tahu nak cuma minta ampun aja. Itu aja kerja dia. Cuma nak minta ampun. Kalau dosa diampuni, kita bagaimana kalau dah mati? Lain tak ada, Allah hamparkan Tuhan. Tapi kok macam tak doyan. Kenapa tak doyan? Sebab belum faham. Itu sebab sahabat kalimah ni, kalau nak bulan Ramadan ni, ya Allah. Itu sebabnya apa?
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baca tak doa ni? Baca bila? Ya kalau nak lepas tarawih je. Betul? Kenapa lepas tarawih je? Ni kita yang tak faham lagi kalimah tu. Patutnya tiap-tiap malam kita baca. Kerana kalimah itulah penyelamat. Tapi kita cuma bulan Ramadan tak. Nah, ni tak hendak tu. Nah, itu sebab sahabat, kerananya bulan Ramadan tu kalau kita baca sekali berlipat ganda jumlahnya. Tu yang biasanya selepas salat tarawih kita itu je yang baca. Doa yang paling sangat-sangat mustajabah, doa yang paling hebat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini setiap kali solat jangan lupa. Ya Allah, kau padam dosaku ya Allah. Itu dah maksud senangnya. Ya Allah, kau padam dosaku. Bukan nak diampun dosa je tahu. Diampuni dosanya kalau kita ini bajingan. Kalau di penjara 10 tahun, keluar je orang tahu itu baduan, curi ayam jago je dulu. 10 tahun ke penjara, dipotong, potong nampak curi ayam jago, nampak tu. Kalau afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, tak tahu ni banduan ke tak banduan, apa ni suci bersih macam gini, tak tahu. Itu sayangnya Allah dengan kita, dipandang. Kenapa? Supaya jangan bikin malu umat yang lain. Kuntum khairah ummah ukhrijat linnas. Kita ini sebagai Contoh kok ada garis-garisnya apa? Oh, curi ayam jago. Contoh apa benda ni? Kan tak boleh. Jadi Allah padam. Saking sayangnya Allah padam. Tak ada nampak dosa pun. Itu pun baca doa tu cuma ya Ramadan tak. Ya kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Diulang-ulang. Brebes. Lepas Ramadan ampeh. Janganlah gitu. Ramadan bulan latihan. Pelatihan untuk kita mengungkap kalimah-kalimah ni. Okey sahabat. Yang pertama kalimah ubudiyah ni. Kalau terdengar kalimah ni, wa imah muazzin luangkan azan. La ilaha illallah, maka jawablah. La ilaha illallah. Siapa yang tahu membaca kalimah ni, la ilaha illallah. Kalimah ni panjang depannya tu, dia tak akan lepaskan peluang. Sebab ada hadis Rasulullah. Nah, ini bab zikir ni saya tak nak bawa banyak-banyak. Tapi kita bawa balas la ilaha illallah. Pendek je. La ilaha illallah. Kenapa? Belum faham. Kalau kita orang yang tahu, tengok orang tua dulu. Dengar kalimah tu dia terus tunduk. La ilaha illallah. Kenapa? Orang tu kenapa kalau zikir gitu-gitunya? Kalau tak tahu jangan cerita. Itu je. Kerana yang berzikir bukan jasadnya, tapi yang zikir diri di dalam dirinya. Itu nak kena belajar. Ini nak kena tahu. Okey sahabat yang dirahmati Allah. Kalau cerita bulan Ramadan ni memang ramai, semua cerita Ramadan begitu begini. Puasa secara orang awam, secara orang khusus, secara khusus wal khusus, macam-macam. Tapi pokok pangkalnya bagaimana nak melaksanakan asyam itu. Kita ramai yang berpuasa masih dalam keadaan tidak suci. Kenapa tidak suci? Kerana penyucian itu teramat penting untuk melakukan ibadah. Wa imah nak baca Al-Quran. Kalau kita tidak suci, boleh tak pegang Al-Quran? Tidak dibenarkan. Ulama mengatakan bahawa haram hukumnya kalau kita pegang Al-Quran tanpa adanya wudu. Tak boleh, kerana kitab itu dianggap kitab suci. Jadi wajarnya kita kena suci. Suci lawan suci. Bukan yang Kak Myanmar tu sang suci, bukan. Tu an suci. Suci nama dia. Bukan dia. Kita yang perlu menyucikan diri kita. Nak solat, kalau tidak disucikan dulu diri kita, boleh tak solat?
Ora guna babar pisan tok-tok ora kanggo. Tak guna langsung. Kalau puasa tidak disucikan diri kita ini, bagaimana puasanya? Ispodo sami mawan ora guna babar pisan tok-tok dalam ilmu tasawuf. Karenanya puasa itu perlu dalam keadaan suci. Kenapa? Puasa sudah dibawa di dalam salat. Puasa itu sudah dibawa di dalam salat. Wajarnya orang yang salat itu berpuasa. Karena orang yang salat itu tak boleh minum, tak boleh makan. Wa imah menelan upo sekalipun. Tak boleh. Paham upo? Upo cakap Melayu apa? Ada nasi sikit lah kat sini. Ada nasi ditelan. Time solat tu boleh tak? Maka batal lah ia. Itu ilmu fiqh, mudah. Jadi sekarang kita renung jauh sedikit. Sedangkan orang yang solat itu wajib bersuci, dan di dalamnya juga ada puasa, ia wajar bersuci. Di dalamnya sudah ada penyucian, ia suci. Itu sebab solat itu mempunyai kelima rukun Islam itu. Kalau kita nak solat, wajarnya kita jadi orang apa? Islam lah. Ya, karena solat wajibnya bagi orang Islam. Kalau orang Islam, kalau orang yang bukan Islam, nama Islam dia kena apa dulu? Solat dulu ke? Dia kena bertauhid dulu. Kena bertauhid. Kalimat ubudiyah itulah yang nak dibaca. Kerananya non-Muslim become to Muslim, dia suci bersih lu. Karena dia sudah melepasi syarat SOP nak menjadi seorang Muslim. Tanya diri kita, Muslimkah aku ketika solat? Kerana Muslim aja yang boleh solat. Tadi kita masa datang pun kita dah syirik khafi. Terkeluar secara otomatiknya dari Islam. Tetapi tidak secara zahir. Jadi bagaimana? Itu wajarnya sebelum solat kita perbaharui syahadah. Sebelum solat perbaharui syahadah. Kena ingat yang itu. Kerana syahadah wajar sentiasa diperbaharui. Yang kereta yang nak beli baru juga. Janganlah bini nak cari baru, Pak Bilal. Oh, ni tak boleh cari baru. Itu nanti orang rumah marah lah. Sebab dia sentiasa boleh baru. Itu sebab orang perempuan, isteri-isteri ni kalau nak sentiasa baru, ada dia punya mentera dia. Mentera dia. Mak, nak ke tak mentera tu? Oh, mak. Nak mentera tu tak? Menteranya ni mudah dalam Al-Quran tadi. Tak silap saya lah. Sebab saya ni bukannya perempuan. Mentera itu dibaca 2 ayat aja. Dalam suratul Waqi'ah. Ayat 34-35. Cari. Bacalah ianya. Nanti saya tengok betul tak. Saya tak boleh cakap sembarangan. Ini sahabat saya ni buat live. Nanti dia komplain saya pula. Suratul Waqi'ah. Betul ke tak? Dia cerita kat situ sangat menakjubkan. Saya bukannya hafaz. Saya ni hafuz. Jadi tak hafal lah. Okey, suratul Waqi'ah ayat yang ke tadi saya sebut berapa? 34-35. Ya, betul lah. Cari sendiri mak ya. Ayat 34-35. Ayat 35-36. 35-36. Ya, 35-36 mak baca mak ya. Kalau nak jadi baru sentiasa. Kerana Allah kita tengok keajaiban yang diberikan kepada anak baginda Rasulullah siapa?
Siti Fatimah. Bagaimana sentiasa baru? Kerana taat dengan suami dah. Di mana Siti Fatimah sentiasa dalam keadaan dara. Siti Fatimah tak pernah ada datangnya haid. Pelik tak boleh. Itu sebab wafatnya Siti Fatimah tidak lama, tidak jauh jarak dengan kewafatan baginda Rasulullah. Itu sejarah lah. Okey. Dalam kita berpuasa ini, wajarnya kita menyucikan diri kita sebelum kita berpuasa. Kalaulah kita nak menjadi seorang mukmin, kena puasanya beradab dengan Allah. Apakah penyucian diri ketika mana kita berpuasa? Siapakah yang berpuasa sebenarnya? Itu direnung dulu. Apa maksud puasa? Menahan diri daripada lapar dan dahaga. Itu konsep syar'inya. Puasa menahan diri lapar dan dahaga. Siapa yang lapar dan siapa yang dahaga? Siapa? Iyalah, siapa? Kalau kita ni siapa kita? Yang lapar dan dahaga, yang makan dan minum tu siapa? Ya jasad kita lah. Ada roh kita makan dan minum. Kena fikir yang ini. Sebab kita nak mencapai bagaimana puasanya seseorang yang khusus wal khusus. Ini cerita je bahawa khusus gini, waktu gini. Iya, tahu. Tapi bagaimana caranya? This is a very important in our life. Kata orang Jawa gambut lah. Orang Jawa ngomongin ngono. Jadi, bagaimana kita nak melatih? Itu sebab Ramadan bulan latihan sebenarnya. Kerananya Ramadan itu keampunan. Latih sambil diampuni. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Ya Allah, bantu aku ya Allah dalam pembelajaran ini. Kerananya Ramadan bulan latihan. Latih bagaimana? Baca zikir. Latih bagaimana? Sholat banyak-banyak. Latih bagaimana? Tiap malam ada witir. Betul? Kalau tak Ramadan, payah benar nak berwitir. Betul tak? Ngaku aja. Kadang sampai kelalaian. Itu sebab kan dah disebut dan dah kita bincangkan, nak menjadi seorang mukmin sehari semalam berapa rakaat? 40 rakaat sekurang-kurangnya. Ramadan dapat tak 40? Lebih. Itu bulan latihan, suruh lebih. Wong kita solat apa ini solat yang dinamakan rawatib pun lah tak dirawat kok. Wong tak tahu nama rawatib itu apa. Rawatib maksudnya merawat yang tertib. Rawat yang tertib. Solat yang tertib itu solat apa? Solat apa yang tertib? Ya solat fardu. Lepas zuhur ya asar, asar ya maghrib, isya, isya ya subuh. Ini tertib, ikut aja. Kalau solat sunat ni macam-macam, nanti malam boleh tak solat hajat, siang pun boleh solat hajat juga, dah tak tertib dah dia. Mulak sana balik sini. Tapi rawatib merawat yang tertib itu. Maksudnya merawat solat fardu. Macam orang yang bertani, tanam pokok sawit, tanam, tinggal. Semak ke, dibaja ke, disiram tak. Jadi pokok sawitnya kuntet namanya. Apa namanya? Kuntet. Nak dapat 1 tan dan pun susah. Bukan nak 1 tan. 1 tan dan pun payah. Kerana tak dijaga. Begitulah solat fardu yang perlu dijaga, kena dirawat. Yang paham yang ini? Jangan main-main dengan rawatib ni. Kita ni kadang-kadang dah umur 50, dah umur 60, rawatib kok belum doyan lagi. Malang sungguh. Kenapa? Saking kemalesan kita ini. Walah, kadang-kadang wis tuwek-tuwek. Lepas sholat kok lancing.
Suruh zikir wirid tak ndak. Iki jenenge tua bangke namanya. Jangan tua bangke. Biar kita tua berilmu. Tahu bangke tak? Bongko. Allah. Jangan tua bongko. Dah memang wis arep bongko. Kasep. Oke sahabat yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana kita puasa itu disucikan. Allah firmankan dalam Al-Quran sana. Dia tidak berkaitan dengan puasa, tapi kita kena faham. Allah firmankan, qad aflaha man tazakka. Untung orang yang menyucikan dirinya. Bagaimana menyucikan dirinya? Ada dua. Satu jasadnya, satu ruhnya. Allah juga firmankan sambungan ayat wa dzakarasma rabbih fasallah. Kena ingat ayat ini, fahami betul-betul. Bagaimana menyucikan dirinya. Allah beritahu, berzikirlah kepada penciptamu dan salatlah. Kadangkala Allah tidak benarkan kita salat juga. Dah kita pelajari pun. Ada berapa waktu diharamkan sholat? 5 waktu yang diharamkan. Tapi kita sholat juga kok. Kenapa? Dia ahli masjid kononnya. Selalu mereka ini melanggar akan waktu itu. Biasanya waktu apa? Dinamakan waktu ghurub. Bila waktu ghurub, mentang-mentang dia jadi imam, mentang-mentang jadi Bilal, mentang-mentang dia orang yang ahli masjid, kurang 5 menit masuk maghrib, dia pun tahiyatul masjid. Boleh tak? Itu yang diharamkan oleh Allah kita buat. Rasulullah sabdakan, jagalah 3 waktu ini yang diharamkan. Waktu huruf 15 menit sebelum maghrib. Waktu asar habisnya bila? Bila waktu asar habisnya? Apabila masuk maghrib. Asar, waktu asar itu habisnya 15 menit sebelum maghrib, tahu? Ada cerita Ustaz, ada masa ketika Rasulullah tahan matahari suruh salat. Tapi dia belum lagi huruf. Masih lagi di atas. Rasulullah tahan salat Ali. Wahai Ali, salat. Karena waktu itu Sayyidina Ali tertidur. Kau dah salat asar belum Ali? Belum. Oh, matahari berhenti dulu salatnya. Mukjizat baginda Rasulullah. Tahan matahari daripada bergerak. Sebenarnya bukan matahari yang bergerak. Yang ditahan apa? Bumi tidak berpusing. Bumi tidak berpusing secara sainsnya. Sama matahari dia. Yang bergerak adalah bumi. Tapi Rasulullah sebut matahari engkau berhenti kejap. Maksudnya matahari ini, bumi ini berhenti kejap. Tapi berasa tak mukjizat baginda Rasulullah. Jadi ramai nak bulan Ramadan berbuka di masjid. 15 menit sebelum maghrib mereka sibuk tahiyatul masjid. Solat waktu itu. Tahu tak waktu itu yang Rasulullah tegah untuk kita solat. Ketika mana matahari sudah memasuki, ya, dah nak terbenam. Ini ufuk nak terbenam. Ini namanya membentuk tanduk syaitan. Diharamkan solat waktu itu. Jadi kalau tak boleh solat, ganti apa? Nak tahiyatul masjid. Ya Allah dah ajak zikir. Diganti dengan zikir. Apa zikirnya? Baqiyatus sholeh. Bacalah 4 kali. Apa baqiyatus sholeh? 4 ungkapan yang dibacanya. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Bacalah ni 4 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum nak duduk kat masjid. Sama fadilatnya tahiyatul masjid. Baca 4 kali. Kerana tak boleh solat. Kalau tak boleh solat diganti dengan tak boleh solat ni, ganti dengan apa? Oh Pak, ganti dengan apa? Ganti dengan teh ais. Nak buka puasa Ustaz. Ganti dengan zikir. Wa dzakarasma rabbih.
berzikirlah kepada penciptamu kalau tak boleh solat. Wa dzakara asma rabbih fasallah. Berbalik, ini peringatan aja. Selalunya ini oleh kerana bulan Ramadan semua nak datang berbuka di masjid atau di surau, waktu 15 minit itu tidak boleh solat. Tapi di dalam kita punya jadual jam tu cuma ada waktunya syuruk aja. Tidak ditulis waktu huruf. Kenapa? Entahlah. Agaknya para ilmuwan ni pun diam aja agaknya. Patutnya ada waktu syuruk atau waktu huruf yang tak boleh solat. Waktu syuruk 25 minit, waktu huruf 15 minit. Tak boleh. Dan juga waktu yang diharamkan selain hari Jumaat adalah zawal istiwa. Itu jaga betul-betul. Ya, jangan kita bulan Ramadan keampunan tapi dapat kelaknatan Allah. Kerana kamu melakukan ibadah tanpa ilmu. Belasah aja. Jangan. Okey. Tadi Allah firmankan, ya, kita dah sebut qad aflaha man tazakkah. Kita nak berpuasa. Sucikan diri kita. Siapa berpuasa? Jasad dan roh. Bagaimana jasad nak melakukan ibadah? Kalau nak solat, nak pegang Al-Quran, wajib berwudu. Kalau nak berpuasa, maka fitrahkan diri kita ini supaya suci dan bersih. Apa fitrahnya? Kena tebus apa? Kena zakat. Zakat apa? Zakat diri. Zakat tu banyak. Zakat ternak, zakat pertanian, zakat pendapatan, zakat bisnis, zakat emas, zakat logam, macam-macam zakat. Untuk diri namanya zakat apa? Fitrah. Apa maksud fitrah? Suci bersih daripada Allah. Fitrah. Baru kita lakukan ibadah puasa itu dengan tenang. Selagi kita belum berzakat fitrah, puasanya masih belum dalam keadaan suci lagi kita. Jasad belum dalam keadaan suci. Selagi belum difitrahkan. Itu sebab kalau hari Rabu lepas, malam Kamis, cepat-cepat bayar fitrah. Bagaimana bayar fitrah secara cepat? Very easy. Kalau kat taman ni ada janda, cepat kasih beras. Berapa? RM13, satu beg 5 kilo. Janda kan? Ambil. Aku niat fitrah. Mudah je. Tapi jangan cari janda kaya. Carilah janda baik. Wah, orang lelaki suka ni. Ada tak janda kat sini? Mak, Om. Ada, tengok. Ramai. Kena cangking mereka. Jangan tak dijangking, wahai orang-orang lelaki ni. Jangan dibiarkan itu. Itu je mudah. Sebab salah satu asnaf janda yang susah. Susah sekarang ni bukannya susah ada tak ada kereta. Janda tu ada kereta. Keretanya apa? Kancil. Tapi dia kais pagi makan pagi. Kenapa tak cukup bayar rumah sewa ke bayar rumah? Nasib baik suaminya masa meninggal do insurans. Jadi nama suami dia habis. Wah, senanglah sikit. Kalau suaminya tak ada insurans, melewih. Okey. Jadi maka zakatlah. Segeralah. Tapi sayangnya zakat fitrah bila nak bayar? Masa zakat fitrah ini bayarnya masa bulan apa? Zakat. Boleh tak zakat fitrah dibayar Zulqaidah? Boleh? Tak boleh. Zakat fitrah dibayar pada bulan Syaban? Tak boleh. Dia hanya boleh dibayar bulan Ramadan tok. Lain tak ada. Tapi yang malangnya sungguh malang. Ramai yang bayar zakat tu bulan Syawal. Ada tak? Bukan ada, beletuk. Kenapa bayar zakat fitrah bulan Syawal? Zakat fitrah ini untuk apa? Untuk apa kita keluarkan zakat ni? Suci diri, satunya. Yang keduanya apa? Membantu mereka nak berbuka dan juga nak bersahur. Jangan biarkan janda tu tak makan, tak minum, tahu nak berbuka atau bersahur. Ketuk pintu Pak Iman. Nah, kau dah sahur ke belum? Pak Imam buang tebiat ke apa pagi-pagi? Pasal dia ambil berat.
Zakat fitrah untuk bantu mereka. Yang dibayar bulan Syawal tuh kenapa? Ya memang ada namanya waktu kecederaan. Allah Maha tahu. Kalau main bola belum menang-menang, masuk masa tambahan. Kalau tak gol juga macam. Sira Iblan kalau tak konyol, ya menang. Itu je. Antara dua je. Betul. Tapi kalau awal-awal pringit mulai main, gol 1, gol 2, cepat-cepat digolkan. Dia pun dah goyang kaki tahu. Macam gitu loh. Jangan sucikan diri kita nih waktu kecederaan itu. Kesian orang-orang yang nak memerlukan. Jadi rupanya kita ini selalu zakat fitrah ni pun tak faham untuk apa zakat fitrah ni. Kalau orang dulu ni dipikul beras, kita Imam Syafi'i. Terus niat taruh ini zakat fitrah aku, tanggungan aku, ini beras nih untuk zakat fitrah. Diri aku, tanggungan aku karena Allah, ditaruh ke situ. Walaupun orang tu mungkin dia kena ijab kabul kan. Kita tulis kat situ, hai mak janda, ini zakat aku, terimalah ya. Jangan terima aku, sudah. Terima beras ini. Kan mudah macam gitu. Jadi lepaslah tanggungan diri kita. Itu sebab kalau puasa, awal-awal kita zakat fitrah, kita puasa dalam keadaan tenang dan gembira. Kenapa? Diri dah suci. Bukan suci maksudnya tak ada dosa. Ibadah puasa itu mudah. Orang sibuk pergi bazar Ramadan, baru hari pertama hari Khamis, saya jam tahu, dekat setengah jam lalu daripada Bukit Berdana nak balik Tongkang. Ini macam belum lagi, baru hari pertama hari Khamis tu petang. Betul tak? Kenapa boleh jadi gitu? Apa para bini ni malas nak masak ke apa? Mana Ustaz orang niaga nanti nak sabarlah dulu, baru hari pertama. Jam macam gini. Saya pun pelik, kenapa jam ni? Tengok-tengok. Lu sebelah masjid. Kok banyak men. Tapi nasib baik dekat belakang sana. Bekas JPJ dulu. Oh kan? Tapi niaganya dalam sana. Jamnya kanan kiri jalan. Ini kerjaan apa tiki? Memang benarlah Rasulullah dah sebut. Satu ketika selesai perang Badar, Rasulullah beritahu sahabat, ya sahabat siap sedialah. Lepas ini ditanya sahabat, adakah ada peperangan lebih besar dari ini ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Sahabat pun, perang apa pula ni? Kata. Bukan perang seperti ini, kata Rasulullah. Tapi perang melawan hawa nafsu kamu. Itu lebih besar daripada perang ini. Nah, ini kita nampak pungtang jojo. Boleh nampak. Sekarang ni tak nampak nak jojo apanya. Pakai pedang nak jojo apa nih? Nguraro. Itu sebab itulah yang perjuangan kita. Ramadan kalau boleh semua ditingkatkan. Contoh, kalau ditengok dalam ni solat tarawih, niatnya dah diajar kan? Usolli sunatan tarawihi apa baca seterusnya? Rakaat ini. Kalau 2 rakaat kena rok. Usolli sunatan tarawih rakaat ini. Ini dah kita bincang belum? Sudah. Jangan tak rok ya. Solat witir pun kena jaga. Rak'ataini, rak'atal witri. Nah, itu dah rak'at witri, tak balik quote pula. Raka'atal witri. Ya. Asabakumullah, rahimakumullah, dah bolehlah. Okey, cuma saya nak tambah saja. Di dalam bulan Ramadan untuk kita berselawat, tambahlah keberkatannya. Kalau di situ tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu hari biasa pun kita baca. Tapi dalam bulan Ramadan kita baca selawat untuk Ramadan. Kalau hari Jumaat, selawat hari Jumaat macam mana? Allahumma sholli ala sayyidina abdika wa rasulika
sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallimu taslima. Itu selawat hari Jumat. Bacalah selawat hari Jumat macam gitu. Habis selawat biasa macam selawat Jibril boleh tak Ustaz? Janji pokoknya selawat, jangan silat. Pokoknya selawat apa saja boleh. Tapi ada fadilatnya. Hari ini macam ini, hari ini macam gini. Selawat untuk Ramadan, kalau selalu salat tarawih, bacalah Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Kalau boleh. Kalau tak boleh dah hafal ini Ustaz, yang hafal aja lah. Yang tak hafal, tak hafal macam mana boleh buat. Selawat bulan Ramadan ada sedikit beda. Selawat juga. Macam selawat nariyah, macam selawat tafrijiyah. Sama tak? Sama. Selawat kamilah, sami mawon dah tu. Tapi bulan Ramadan, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Jawabannya macam mana? Jawabnya macam mana? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Macam itu jawabnya. Ubah sikit jawaban. Ini bulan Ramadan, bulan barokah. Sangat barokah. Kalau nak jawab selawat bagi Rasulullah, juga minta barokahnya. Macam mana nak dapatkan barokah? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Ain lam kaf. Jawabannya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Boleh tak? Boleh. Sebab ini yang nulis pun orang juga. Nah, kalau rujuk para ulama terdahulu, dia kata Ramadan selawat ni macam gini. Nah, jawabnya macam gini. Kalau dulu, kalau kita baraan, ada sini tak baraan? Taman Koperasi? Ada. Kalau kita nak keluar rumah orang tu, kita baca apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa? Apa? Kan kita kalau nak keluar rumah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabnya macam mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Jawabannya. Tapi orang dulu dia tak gitulah. Di baraan rumah sekampung tu 100 rumah. Bila ketua dia kata Allahumma sholli ala Muhammad, dia jawab apa? Dan Ali. Kenapa? Karena cepat dia. Dan ngalih. Bukan sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad dan ngalih. Saya perhati lu apa ungkapannya sebut. Orang dulu-dulu punya pelik kan tu berdosa. Jangan macam gitu. Jawapannya adalah sallu alaihi, bukan dan ngalih. Ini pelik no. Tapi orang dulu-dulu sekarang dah tua, belewer juga nak pergi masjid tak. Itulah masalahnya. Sekarang ni kita ni dah umur dah 50 siri 60 siri ni, jangan tak jinak dengan masjid surau tahu. Nanti dah dibungkus baru nak masuk surau, padan muka. Suruh jadi imam pula tu. Betul tak? Dah terbaring kaku nak jadi imam. Macam mana? Dulu tak pernah jadi imam. Sekali dah geluntung disuruh jadi imam, tak gerak-gerak dia. Terpaksa imam mengimam. Ini ni siap jaga-jaga. Okey, bulan Ramadan ini awal Ramadan, cepat-cepat sucikan diri kita. Okey. Yang tadi selawatnya sudah di sini berapa rakaat buat solat tarawih? 20 rakaat. Solat tarawih tu 2 rakaat 1 salam. Nak buat berapa puluh kau punya pasal. Nak buat 10 ya 10, 20 ya 20, tak mestinya 8 ke 20. Tak ada nas juga. 20 nu dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab tak tahu jumlah sebenar yang Rasulullah buat.
Tapi dilihat Rasulullah buat 4 salam cabut balik. Kenapa? Rasulullah kata, kenapa Rasulullah balik? Aku khawatir menjadi kewajiban pada umatku. Jadi berapa rakaat? Suka gitu. Tetapi dah ditetapkan. Para ulama sepakat. Ya, 20 rakaat adalah yang disyariatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Habis ada yang buat 8. Jangan dipertikai. Yang dipertikai di bazar-bazar itulah pertikai. Kenapa tak kerti nak salat? Ini kadang gaduh. Oh, 8 tak boleh kena 20. Alah, kenapa nak bergaduh pasal solat berapa rakaat? Solat tarawih itu 2 rakaat 1 salam sah, dah habis cerita. Kau nak banyak-banyaklah, sikit-sikit lah. Itu aja. Paling mudahnya sahabat. Oh, macam tu tak boleh ustaz, nak kena ditetapkan. Ya, kita ni kena dilatih. Ramadan bulan latihan 20 lah, sebab kita nak mencapai 40 tadi tu. Wong solat rawatib tak kok. Jadi Ramadan ni dilatih supaya kita boleh nyepringnya. Jadi jangan lepas Ramadan kita tak boleh buat solat yang banyak itu. Solat tarawih adalah latihan untuk kita berawatib atau solat yang diwajibkan oleh Allah. Ingat, waktu itu ada 12 waktu. Waktu diwajibkan untuk solat 7. Waktu diharamkan solat 5. Ini pegang betul-betul. Dan solat yang diwajibkan 9. Yang difardukan 5. Jadi kena cari tu. Ini dah kita bincang dah. Imam Asy-Syafi'i kata, ya, diwajibkan itu 9. 5 difardukan, tapi baki yang 4 itu adalah sunat muakkad. Sunat muakkad maksudnya apa? Sunat yang dituntut, dah bagi belum? Tuntut tahu. Imam Malik kata wajib, betul juga. Sebab dituntut. Bagi tu, kau jangan tak bagi, kan kena bedal gitu kan. Itu sebab Allah telah firmankan, nak jadi orang mukmin jaga waktu solat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Allah tak sebut pun 5. Tapi Allah banyak sebut 7. Itulah waktunya. Kena jaga. Dan kita tahu waktu itu untuk solat. Tahu ya, waktu solatnya waktu apa? 7 waktu tu. Pertamanya zuhur, keduanya asar, ketiganya zuhur, solatnya zuhur, asar, solatnya asar, maghrib, solatnya maghrib, isya, solatnya isya, fajar, solatnya subuh, isra, solatnya isra, duha, solatnya duha. Ada berapa nih? 7. Sebab Allah yang bagi tahu, solatlah kamu pada waktu-waktunya. Jadi waktu isra ada tak? Ada solat. Waktu duha ada solat. 7. Tapi solatnya ada 9. Paham yang 9 tu? Dah 7 dah ada, maka ada solat yang ke-8 namanya solat yang ada waktu. Solat apa? Solat yang ada waktunya. Solat apa sahabat? Solat tahajud. Tahajud ada waktu tak? Ada. Dia punya tahajud tu ada. Buat. Yang lagi satu yang Rasulullah sebut, ikatlah solat ini dengan solat witir. 9 dah. Betul tak ni? 9. Jaga betul. 9 ni tak cukup. Tambah lagi. Jangan lupa dirawat solat-solat fardu tu. Rawat solat yang tertib. Namanya rawatib. Itu je mudahlah, saya bagi bahasa mudah-mudah. Bukannya rawatib tu ala qobliyah ba'diyah. Tak payahlah. Rawatlah mana yang tertib tu. Nak lebih tak lebih, kau punya pasal. Ya, contohnya ustaz, kenapa maghrib tu ada qobliyah? Ya tambah baju lah. Kalau cap singa tambah cap biawak pula gitu. Kadang-kadang tak payah baca ustaz, kenapa? Saya berak kat sini je dah jadi baca. Kau punya masalah. Ada zaman dulu ya. Kalau nak berak, gua cek sebelah pokok kelapa, timbus dah jadi baju dah dia. Iya, pengalaman. Kalau tak pokok kelapa melintang, kalau tak ada kecik tanah gabut, senang aja lah. Cek. Lepas tu kambus dah macam kucing. Itu zaman dulu yang dipikir. Okey sahabat yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja untuk hari ini, mohon ampun dan maaf. Cuma Rasulullah dah pesan dengan kita. Banyak sebenarnya. Bulan Ramadan bulan yang ditingkatkan ibadah.
perkara sunat yang dilakukan akan digandakan sebanyak 70 hingga 100 kali ganda. Ya, seperti macam wajib. Benda yang wajib Allah gandakan menjadi 1000 kali ganda. Tapi malang kadang-kadang kalanya di dalam bulan Ramadan masjid atau surau itu terus tutup dengan tidak ada majlis ilmu. Kan malang tu namanya. Tak ada majlis ilmu. Kuliah subuh tak ada, kuliah lepas asar tak ada, kuliah duha tak ada, apalagi kuliah lepas tarawih langsung terus tak ada. Nak kuliah maghrib tak ada pula. Tapi ada sekarang dah ada kuliah maghrib. Kenapa? Berbuka sama, lepas tu ada tazkirah, solat tarawih jemaah. Tapi kita dah penat Ustaz. Penat itu jasadnya. Sebenarnya kepenatan itu akan segar kalau ruhnya itu bersemangat untuk mencari syurga Allah. Jadi jangan sampai terlepas untuk mengadakan majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Kena ingat ni sungguh-sungguh. Sebabnya Allah lipat gandakan. Majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu hari biasa, Allah anugerahkan akan 1000 rakaat. Macam mendapat 1000 rakaat. Dalam bulan Ramadan Allah kalikan 100. Jadi berapa ribu? Sehingga Allah pun janji ada satu malam macam 1000 bulan, 1000 bulan. Jadi Allah gandakan tu sedikit. 1000 bagi Allah terlalu, umat pun tak mampu buat tu. Tapi digandakan. Untungnya umat baginda Rasulullah. Jangan lupa. Itu sebab banyakkan berselawat. Apa selawatnya? Pak Bilal, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Jawab. Sallu alaihi lagi. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Jawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Wow, semangat gitu. Karena rindu kita dengan Rasulullah. Gitu dia. Jadi, kalau ini dah tulis macam itu, itu tulisan. Yang kita nak lisan. Tulisan biarlah tulisan. Kita nak cari lebih, kan? Nak cari lebih. Jadi kita kena gitulah. Kena ngaji lah, baru kita tahu lebih tu macam mana. Orang laki semua ada kelebihannya. Tak ada kelebihan bukan lelaki. Ingat sampai kapan-kapan. Tahu. Orang laki ada kelebihannya. Pak Iman pun ketahuan. Orang laki memang banyak kelebihannya. Tapi jangan salah gunakan kelebihan yang ada. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Oh, kena jaga orang lelaki berat. Ya. Isteri keluar rumah tak pakai tudung, habis kena pancung tu. Fitnahnya orang lelaki adalah wanita. Kena ingat. Wanita fitnahnya adalah apa, Mak? Oh, Mak. Fitnah seorang wanita apa, Mak? Kena tahu, Mak. Fitnah orang lelaki adalah wanita. Iya, orang tu berjaya tapi boleh lekuk pasal nak kawan kat Thailand. Allah, gaduh kat media sosial. Betul tak? Sebab siapa? Perempuan. Betul tak? Orang lelaki. Orang perempuan fitnahnya apa? Lelaki. Ingat, Mak, perempuan fitnahnya adalah anak-anaknya. Ya, lelaki fitnahnya perempuan, para istri fitnahnya adalah anak-anaknya. Iya, kau tahu tak anak aku? Dia buat cerita anak dia yang baik. Konon. Tapi rupanya pakai selotak. Tak ditegur pun. Ini bahaya. Okey, saya rasa itu saja. Moga-moga dapat renungan lah. Bulan depan, sebab saya pun agak laklip-laklip juga ni. Ada ke tak kuliah ni? Abang Ramli hantar tak ada kuliah. Tak apa dulu. Tapi rupanya ada kot. InsyaAllah ya, bulan 4 akan diganti juga
di hujung bulan. Ya betul Abang Ramli. Nah, jadi akhirnya ayo kita beristighfar macam biasa. Cuma bulan Ramadan kita tambah. Ikut apa yang saya baca, moga-moga Allah perkenan apa yang kita pohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin walimin la yamliku li nafsihi darahu wa la naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau kariha al-kafirun. Din Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asyhadu bi annaka antal ahadi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammad nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna fi lailatul qadr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan mal abrari azizal ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahu ma'fina wa la ma'ana wa la naba'una syakran maqruda wa la mahruma wa hab lana musiana al muslimina wa muqassirana li amalina kullu bi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita bertemu lagi di lain waktu dan siaran. Aku quli hadza astaghfirullah lazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.